Alhamdulillah, kita menyambung kembali perbincangan kita daripada kitab Al-Arba'in fi Usuluddin. Dasar yang pertama iaitu berkenaan dengan keserakahan ataupun keinginan yang melampau pada makan. Makan adalah merupakan perkara yang penting kerana ia adalah merupakan laluan utama kepada tipu daya syaitan dan tipu daya dunia. Kerana walaupun kita jenis berakhir makan, buat makan pun, kita kena ambil peringatan tentang faedah kita mengurangkan makan atau berlapar. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi bayani fawaidil ju' fasal pada memperjelaskan faedah-faedah lapar. Namun kini kita ingat kenyang je ada faedah. Rupanya kenyang tak ada faedah, lapar tak ada faedah. La'allaka tashtahi an ta'lama sirra fi ta'zibil ju'. Boleh jadi engkau ingin bahawa engkau mengetahui akan rahsia pada besarnya kelebihan lapar. Wa wajha munasabatihi tariqil akhirah, dan wajah menasabah lapar ini bagi perjalanan akhirat. Orang yang nak cari keuntungan akhirat, maka dia kena faham tentang kenapa lapar ini sangat penting dalam perjalanan untuk akhirat. Jangan berkasarlah dengan satu istilah kita, dunia nak juga akhirat nak. Bagi diri kita, dunia akhirat yang kita nak. Dunia ini ialah mazra'ah, tempat bertanam akhirat. Ini tempat kita mengumpul akhirat. Fa'lam, maka hendaklah kamu ketahui, anna lahu fawaidah katsiratan, bahawa sebaginya bagi lapar ada faedah-faedah yang banyak. Walakin yarji'u usuluha ila sab'in, tetapi merujuk dasarnya kepada 7 perkara. 7 perkara yang aku nak bincang tentang dasar kenapa lapar ini adalah merupakan sebab kepada kemudahan perjalanan akhirat. Atau dalam istilah lain, Nabi kata sebagai mengetuk pintu syurga. Siapa-siapa yang nak ketuk pintu untuk masuk syurga, maka Nabi kata dengan memperbanyakkan lapar. Ada 7 dasar. Ihdaha, salah satu daripada, mula-mula sekali yang pertamanya, safaul qalb, bersih hati. Dengan sebab lapar, hati jadi jernih. Safa dengan jernih. Wa nafadul basirah, dan menembusi, nafas makna lulus ataupun tembusnya mata hati. Basirah ni mata hati. Kalau basar mata zahir ni, basirah mata hati jadi tajam dan ia boleh menembusi tabir-tabir untuk sampai kepada hakikat sesuatu. Jadi kita ni jadi tumpul tak tembuh ni kan. Fa inna syab'a yurisul balada, kerana kenyang itu mewarisi atau mengakibatkan bodoh. Balid mana bodoh? Tanggung. Bahasa Terengganu, marah sangat kalau kata kita bodoh. Tapi kita kata saya ni jahil tak marah, tak berasa belak-belak. Walhal jahil itu teruk pada bodoh. Wa yu'mil qalba, dan membutakan hati. Hati jadi buta, kita makan banyak. Orang jamu banyak, kita orang itu alasan untuk betul bah. Qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man aja'a batnahu, sesiapa yang melaparkan perutnya, azumat fikratuhu, jadi agunglah pemikiran. Pemikiran dia mula berfikiran besar. Orang yang berfikiran besar ialah orang apa? Wa fatana qalbuhu, dan cerdiklah hatinya. Hati ni akal. Akal pun mudah cerdik selalu. Kalau makan tak banyak. Kita berasa puasa ni hari otak dia tupu. Tak betul sebenarnya. Dengan sebab lapar puasa ni otak cerdik. Quran pun boleh khatam. Ibadat pun jadi dah. Itu cerdik tu. Tapi kalau dah habis puasa ni, ya Allah, sibuk. Mula sibuk. Jadi bodoh, akal jadi bodoh dengan sebab banyak makan. Tak apalah, asal boleh kenyang sudah. Bodoh ke bodoh lah. Kita mikir kita. Itu cara kita mikir lagi. Wala yakhfa, dan tidak tersembunyi, anna miftahas sa'adah al-ma'rifat, bahawa anak kunci kebahagiaan ialah kenal Allah. Anak kunci bahagia ialah kenal Allah. Tidak kenal Allah, maka tidak ada kebahagiaan. Ramai nampak orang kafir bahagia. La yaghurrannaka taqallubun fil bilad, jangan memperdayakan engkau oleh kebebasan orang kafir dalam negeri. Mata'un qalil, keseronokan yang sikit sahaja. Botek lidah di seronok.
Itu je kecapan. Tetapi dia tidak akan bahagia. Apatah lagi umur yang singkat ini akan memulakan mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu anak kunci kebahagiaan kita. Jangan tukar anak kunci. Jangan tukar anak kunci. Anak kunci ialah pitih. Anak kunci ialah jawatan. Anak kunci ialah bini comel. Tukar anak kunci belaka tu. Nanti kita akan terkapai-kapai mencari kebahagiaan. Wala tunalu, dan tidak dicapai makrifah itu. Kenal Allah takkan capai illa bisafail qalbi wa tanawwurihi, kecuali dengan jernih hati dan mencahayakan. Tanawwur maknanya mencahayakan. Kerana orang kata kenal Allah ni dia berkelahi. Allah ada tangan, Allah ada. Itu kata gong belaka. Yang ini pura-pura tak tangan. Sedangkan penujuan kita ialah untuk kenal Allah. Dan untuk kenal Allah ialah persiapan hati kita. Dengan kita bersihkan dan kita berikan cahaya. Kalau tak bicara dah lagu mana. Kerana kita jangan terpedaya lah dengan apa yang berlaku mutaakhir ini. Kita sangat sedih rasa dan sangat kesihan apabila manusia ini selama mana hati masih hidup, ujung-ujung umur dia nak cari kebenaran, nak cari kenal Allah. Kita dah bawa dia bergelewak dalam benda yang perkara yang kelabu, yang dia dah berkelahi. Wahabi, Ahli-Sunnah. Apa benda sebenarnya yang kita nak kena tahu? Yang kita nak yakin itu benda yang paling penting. Apa dia bawa kelabu ni? Ramai orang nak mati dah ni. Nak reti kenal Allah, nak selamat akhirat. Kita duk ajak berkelabu dengan benda itu. Gila. Memang kita rasa sedih semua. Kita ingatkan sedih, ya Allah, sedihnya. Apa orang? Ada yang mari hati dia mula ada kesedaran. Tiba-tiba kita bawa dia bincang benda. Wah, Ahli-Sunnah, faham tak? Isinya apa? Isi. Dan persiapan untuk kita kenal Allah, untuk menjernihkan hati. Dan juga untuk kita memberi cahaya pada hati itu. Bagaimana? Itu yang sepatutnya kita bicara. Ya Allah. Di sini disebut berapa? Puasa. Falidzalika kana al-ju'u qar'u babil jannah. Maka kerana itu adalah lapar itu mengetuk pintu syurga. Kerana itu Nabi kata, Nabi pesan kepada Aisyah, banyakkan mengetuk pintu untuk masuk syurga. Aisyah tanya, macam mana ya Rasulullah? Banyak belah. Puasa lah maksudnya. Maksudnya puasa. Dan selain pada puasa pun termasuk juga umum. As-saniyatu, yang kedua. Punca pertama kenapa kena banyak berlapar? Pertamanya itulah anak kunci. Yang kedua, riqqatul qalbi, lembut hati. Lembut hati. Tadi bersih hati, lembut hati. Bagaimana kelembutan hati? Hatta yudrika bi lazzatal munajat, hingga ia mendapat dengan lapar itu akan kelazatan munajat. Semayang, sebut berbisik-bisik dengan Allah dalam semayang, tapi tak rasa apa, puncanya perut kenyang. Wa ta'assara bizikri wal ibadah, dan terkesan dengan zikir dan ibadah. Baru ada kesan, zikir dan ibadah kita ada kesan apabila perut kita itu tidak penuh. Sekarang ni kalau berkesan zikir dalam bilik aircon, duduk dalam bilik yang selesa, yang jadi terbalik belakang. Sedangkan berlapar itulah merupakan dasar utama. Qala al-Junaid, berkata Syekh Junaid rahimahullah, wa nafa'ana bihi, dan kita mudah-mudahan mendapat manfaat dengan ilmu Junaid, Syekh Junaid. Apa katanya? Yaj'alu ahadukum bainahu wa bainallahi ta'ala mukhallatan minat ta'am. Seseorang kamu menjadikan antaranya dan antara Allah itu akan guni makanan. Mukhallat maknanya tempat, kalau lembu kan, tempat bubuh itu disebut mukhallat. Bubuh antara kamu dengan Allah, yang menghalang kamu dengan Allah,
iaitu mukhallad, iaitu tempat bubuh makanan. Apa-apa mikir nak makan. Dan mukhallad itu tempat, maknanya otak tu bubuh makan tu sebenarnya penghalang antara kamu dengan Allah. Minat ta'am, daripada makanan. Wa yuridu an yajida halawatal munajat lillahi ta'ala. Dan dia menghendaki bahawa ia mendapati kemanisan munajat bagi Allah Ta'ala. Hati nak kemanisan munajat, tapi dia dengan Allah bubuh dinding semua. Dinding apa? Dinding tong makanan. Wala yakhfa 'alaika anna ahwal al-qalbi min al-khashyah wal-khawf wal-riqqah wal-munajat, tidak tersembunyi atas engkau bahawa kelakuan hati daripada sifat takut, khasyah man sifat gerun kepada Allah, wal-khawf takut kepada Allah. Khasyah ini iaitu ketika kita menghayati kehebatan Allah, maka lahirlah perasaan gerun. Khauf ini ketika kita menghayati azab-azab Allah yang Allah janjikan, maka lahirlah khauf, takut. Gerun dan takut. Warriqah, dan lembut hati. Wal munajat, dan berbisik-bisik dengan Allah. Ini pun adalah merupakan urusan hati. Kita bukan bisik dengan lidah, tapi berbisik dengan hati. Wal inkisar, dan rasa hancur. Inkisar ni hancur, artinya rasa keabdian. Rasa kita ni hamba sungguh-sungguh. Hamba ni iaitu hancur habis diri dia, sehingga dia tak nampak diri dia. Wal haibah, dan rasa hebat kepada Allah. Jadi itu semua ialah sifat-sifat hati belaka. Min mafatihi abwabil jannah, iaitu daripada anak-anak kunci pintu syurga. Ini semua pembuka pintu syurga. Pintu ni buka anak kunci ni, pintu ni buka anak kunci ni. Wa in kana babul ma'rifah fawqahu, sekalipun adalah pintu kenal Allah itu ialah yang paling atas. Surga ni dia lagi. Yang paling tinggi sekali ialah ma'rifah. Itu anak kunci besar. Boleh buka pintu ma'rifah, dia nak anak kunci lain pula. Anak kunci lain untuk masuk ke dalam pintu-pintu syurga. Wal ju'u, dan lapar itu qar'un li hadzal bab aidan, ialah ketukan. Qar'un, ketuk nak masuk ni bagi pintu ini juga, iaitu ma'rifah. Jadi ma'rifah tu pun dengan anak kunci dia, dan pintu-pintu lain pun dengan anak kunci. Artinya untuk mendapatkan sifat-sifat yang melayakkan seorang tu mendapat kelebihan-kelebihan di hari akhirat, pun memerlukan anak kunci, dan anak kuncinya lapar. As-salisatu, yang ketiga, ataupun rahsia ketiganya kenapa kita perlu lapar. Zullun nafsi, hina diri. Masa lapar tu tahu baru rasa hina diri. Rupa-rupa tak elok mana. Kalau kenyang juga buah tu kan. Duk pada kapi dan dia kerja. Kita kenyang, tak ada berasa dah hina diri. Berasa ganggu semacam. Wa zawalul baqt, dan hilangnya kesombongan. Wa tughyan, dan hilang kejahatan. Tagha ni makna benda-benda jahat dalam hati itu hilang apabila kita lapar. Minha, daripada nafs. Apabila datang bulan Ramadan, maka tertutuplah pintu neraka dan tertambatlah syaitan. Jadi perkara itu ditafsir dengan dua-dua sudut. Pertama, zahir, artinya memang surga ada pintu, dan memang syaitan tu ada tempat tambak. Yang kedua dari sudut maknawi, makna, artinya bukanlah cerita tentang pintu itu, bukan cerita tentang tanya lagu mana syaitan kena tambak juru mana, tambak atas bukit teri kau tambak mana, tak perlu fikirlah. Ditambat syaitan artinya peluang syaitan untuk menipu orang-orang beriman yang berpuasa sudah mula tersekat. Kerana itu adalah kerja utama. Dia bergerak saja untuk apa? Untuk tipu manusia. Itu je dia gerak. Itu kerja syaitan. Jadi apabila sahaja ditutup pintunya dengan berpuasa, maka terbelenggulah syaitan. Fala tuksarun nafsu bisyai'in kalju', maka tidak boleh dihancurkan nafsu dengan sesuatu seperti lapar. Tak boleh.
ambil kapok tegang katok. Kenapa nak lawan nafsu? Sombong sangat dah. Tak pun. Acil lebuh pun duk main makan banyak, nafsu semakin. Dengan berlapar. Wat-tughyan da'in ilal ghaflah, dan kejahatan. Tughyan makna melampau dalam hati ini, menyeru. Da'in tukang seru. Da'in makna tukang seru. Asalnya da'in, dihadapkan jadi da'in. Tukang seru kepada kelalaian anillah, daripada Allah. Jadi hati kita yang terus bela dan untuk pelihara dia punya sifat jahat ni, menyebabkan kita tak teringat kepada Allah. Wa huwa babul jahim, dan itulah namanya pintu neraka jahim, lupa kepada Allah. Wasyaqawah, dan kecelakaan. Wal ju', dan lapar itu ighlaqun hadzal bab, ialah kunci, ighlaq tutup atau kunci bagi pintu ini. Jadi apa? Kita artinya pintu ni kita kunci. Pintu kejahatan. Wa fi ighlali babis syaqawah, dan pada mengunci pintu kecelakaan, fathu babis sa'adah, itulah buka pintu bahagia. Jadi pintu bahagia ni iaitu tutup pintu kecelakaan. Walidzalika, dan kerana itu, lamma uridatid dunya ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, manakala dilentang, arti diberi peluang akan dunia ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi juga ada peluang untuk dunia. Qala, bersabda Nabi, la, tidak. Tidak, maknanya walaupun ada peluang dunia, kita berzikir-berzikir ni, maka boleh pergi masuk bawah kita punya tingkat sembahyang kau. Jadi jangan, kerana itu namanya pintu dunia. Jangan kita terpedaya sehingga ibadah kepada Allah pun kita duk kira sejauh mana terbuka pintu dunia. Oh, dia tu berkat tu, boleh jadi timbalan menteri berkat. Jadi tak betul kalau sekiranya itu dijadikan sebagai ukuran. La, tidak. Nabi kata, bal aju'u yauman, bahkan aku berlapar sehari, wa ashba'u yauman, dan aku kenyang sehari. Kenyang setara mana? Jadi maksudnya Nabi mengajar tentang puasa Nabi Daud, iaitu puasa selang sehari. Faiza ju', maka apabila aku lapar, sabartu, aku jadi sabar. Wa tadarra'tu, dan aku jadi rendah diri. Wa idza syabi'tu, dan apabila aku kenyang, syakartu, aku boleh bersyukur. Jadi tidaklah jadi melampau. Jadi kenyang yang diselang-selang lapar itu akan mendorong kepada rasa syukur kepada Allah. Ar-rabi'atu, rahsia yang keempat, kenapa perlu berlapar? Annal bala'a min abwabil jannah, bahawa ujian-ujian daripada pintu-pintu syurga. Artinya nak masuk pintu syurga tu, dia dipenuhi dengan ujian-ujian yang disebut dugaan ataupun cobaan. Lianna fihi musyahadatu ta'mil azab, kerana pada bala itu ialah menyaksikan akan makanan azab. Ujian dia iaitu dalam perjalanan nak ke syurga tu nampak makanan, tapi makanan tu mengandungi azab. Wa bihi ya'zumul khauf min azabil akhirah, dan dengannya, dengan sebab lapar, besarlah ketakutan daripada azab akhirat. Dalam perjalanan ke syurga tu ada nampak juadah-juadah, tapi juadah azab. Ada orang terpedaya, dia kata bayar dulu dah. Azab ke azab dah. Akhirnya berpalinglah daripada syurga. Jadi apabila kita berlapar, menyebabkan kita tidak berpaling kepada makanan azab itu, bahkan menambahkan takut kita kepada azab. Wala yaqdirul insan ala an yu'azziba nafsahu bi syai'in kal ju', dan tidak mampu manusia di atas mengazabkan dirinya sendiri
dengan suatu seperti lapar. Laluan ke syurga ialah laluan kepayahan. Maka benda yang paling payah sekali yang mampu kita lakukan iaitu lapar. Kerana itu lapar itu memalingkan kita daripada azab akhirat dan melajukan kita untuk ke pintu syurga Allah Subhanahu wa taala. Itu lapar. Fa innahu la yahtaju fihi ila takallufin. Kerana bahawasanya tidak berhajat padanya kepada memaksa-maksa. Jadi kerana azab lain macam orang Hindu dengan pukul diri dia, orang Syiah dengan luka-luka. Jadi itu buat boleh, kalau buat semua mana boleh. Tapi sebenarnya setengah daripada laluan menuju syurga iaitu menghadapi bala. Maka bala yang kita mampu tampung ialah berlapar. Ujian, bala ni ujian. Wa tartabitu bihi fawaidu ukhra, dan bersangkut ataupun tertambat dengannya faedah-faedah lain. Ada lagi selain daripada kita menanggung beban untuk menuju kepada syurga, ada lagi faedah-faedah lain. Fayakunu musyahidan bala Allah Ta'ala ala dawam, maka ada ia menyaksikan atau ia hadir akan ujian Allah secara alal dawam, di atas berkekalan. Artinya dia tanggung beban untuk mencari keridhaan Allah atas berkekalan apabila dia sentiasa lapar atau banyak berlapar. Wa dzalika yad'u ila rahmah wal it'am, dan itulah yang menyeru kepada rahmah Allah dan it'am, dan memberi makan Allah. It'am ni maknanya Allah akan beri makan kepada kita dengan balasan di hari akhirat. Wasyab'an fi ghaflatin an alamil ja'i, dan kenyang itu dalam kelalaian daripada penderitaan orang lapar. Jadi derita lapar ini ialah merupakan satu pemudah kepada kita untuk menuju ke syurga Allah. Orang kenyang, dia tidak rasa penderitaan. Maka apabila tidak rasa penderitaan itu, dia tidak boleh menjalani jalan. Oh, takkanlah kita nak buat perintah Allah ni nak menderita. Kena faham, taklif ni maknanya kita tanggung beban. Itu makna taklif. Semua taklif yang Allah taklif itu mengandungi beban, tapi beban yang selaras dengan fitrah manusia. Bukan beban yang melampau, yang diada-adakan, macam pukul diri ke. Orang Kristian, padri-padri dia, apabila dia nak bertaubat, dia kena pukul diri dia berhari-hari, luka-luka. Itu tidak ada dalam Islam. Memadai dengan lapar. Kerana ia bersesuaian dengan fitrah. Dan ia tidak dalam bentuk kita takalluf, kita memaksa-maksa. Lapar pun bukan sampai lapar, sampai kita rebah pindah. Lapar second daripada kenyang. Al-khamisatu, rahsia yang kelima. Wahya min kibaril fawaid, iaitu daripada faedah yang paling besar, yang besar. Apa dia? Kasru sa'iri syahwat, memecahkan semua syahwat. Syahwat perut, syahwat benda yang bawah perut, syahwat apa benda, semuanya akan jadi pecah hancur apabila lapar. Apa sebuti tak memiliki Islam. Tak. Apabila dengar, mulalah kita berfikir, nak baca Quran ke, nak berzikir ke. Itu. Allati hiya manabi'ul ma'asi, yang mana syahwah itulah merupakan mata air kepada maksiat. Punca yang jadi maksiat itu dia datang daripada syahwat. Wal istila' ala nafsil ammarah bisu, dan penguasaan di atas nafsu ammarah yang sangat menyuruh dengan kejahatan. Makan banyak ialah mengukuh dan memenangkan nafsu ammarah. Qala Dhunnun, berkata Dhunnun, seorang ahli sufi, Dhunnun radhiyallahu anhu, ma syabi'tu qattu, tidak aku berkenyang sama sekali, illa asaitu, kecuali aku buat maksiat. Kenyang confirm buat maksiat. Itu fi'il madhi. Au hamamtu bi maksiat, ataupun bercita-cita
untuk buat maksiat. Tak boleh buat maksiat pun, apabila kenyang, mula dah. Mula dah. Ngarut dah. Fikiran untuk buat maksiat. Wa amma syahwatul farj. Adapun syahwah faraj, syahwah perut dan syahwah apa yang di bawah perut, iaitu faraj. Fala takhfa ghailatuha, maka tidak tersembunyi serangan. Ghailah ni makna serangan secara tikam belakang. Wal ju' yakfi syarraha, dan lapar memadai akan kejahatan. Apabila kita lapar, maka dua-dua sekaligus akan terhalang syahwah perut dan juga syahwah faraj. Faman syabi'a, maka sesiapa yang kenyang, fala yamliku farjahu, maka ia tidak boleh memiliki faraj. Kenyang punya pasal, capur pula, makan pula, obat kuat pula, maka payahlah untuk mengawal faraj. Fa'in mana'ahu taqwa, maka jika menegah akannya oleh taqwa, kalau dia kuat ibadat, dia ni kuat melakukan taat dan taqwa, tinggal maksiat, katakanlah dia boleh terhalang daripada melampau, fala yamliku ainahu, maka ia tidak boleh memiliki mata. Dia ada taqwa, maka dengan izin Allah dia dapat halang diri dia daripada maksiat faraj. Tapi dia masih melakukan zina mata. Mata ni galak. Fal ainu tazni, maka mata juga berzina. Zina mata. Kama anal farja yazni, sebagaimana faraj itu berzina. Wa jami' ma'asil a'dha as-sab'ah sababuha al-quwwah al-hasilah fi syaba', dan semua maksiat-maksiat anggota yang tujuh anggota ni yang menjadi pendorong atau menjadi pencebur kepada maksiat, maka semuanya itu sebabnya ialah kekuatan yang hasil pada kenyang. Kerana punca kenyang, maka anggota lain pun mula merayau-rayau untuk buat maksiat. Tangan pun mula segar, kaki mula segar, mata mula segar, telinga mula segar. Hati pun mula berkecamuk. Itu 7 anggota yang menjadi sebagai anggota yang tercebur pada maksiat. Puncanya kenyang, kenyang dia merupakan punca kepada semua maksiat-maksiat anggota itu. Wa qala Hakim, dan berkata ahli hikmah. Hakim di sini ahli hikmah, artinya orang yang bijak, telah berkata, kullu muridin sabara ala akl khubzi al-buhti sanatan. Semua murid, artinya orang yang menghendaki jalan akhirat, yang sabar di atas makan roti kosong, roti saja. Tak cicahlah jam ke sekaya. Setahun la yakhlitu ma'ahu syai'an minasyahwat, nescaya tidak bercampur bersamanya sesuatu daripada syahwat. Jadi ini adalah merupakan tajribah, satu uji kaji. Dia kata kalau setahun boleh makan roti saja, tak campur benda lain, dia kata insya-Allah masalah dorongan syahwat boleh terhalang. Wa ya'kulu bi nisfi batnihi, dan ia makan dengan separuh perutnya sahaja. Maknanya jangan dia berasa sakit. Rafa'allahu ta'ala anhu mu'nata syahwatin nisa, nescaya Allah mengangkat daripadanya tanggungan syahwat kepada perempuan. Zaman sekarang ini zaman orang puja syahwat perempuan. Maka dianggap bahawa syahwat perempuan itulah merupakan asas kebahagiaan. Maka kata syahwat Allah, kalau kamu rasa kamu bahagia dengan syahwat jima', maka burung ciak itu lebih bahagia daripada kamu. Tak tengok tahu kan, burung ciak dah. Kebaik macam. Nah. Jadi tak sedekah lah. Bahagia kuat. Ya Allah, dalam tarbiyah kita, tarbiyah orang-orang Islam, mereka mahu menghalang syahwat mereka,
daripada nafsu. Habis lagu mana? Kita kata tak, hubungan suami isteri jadi dengan maksud bahawa dia tidak akan melampau batas. Tidak akan melampau batas. Itu maknanya syahwah yang dikeji, iaitu syahwah yang sampai melampau batas. Waqalat Aisyah, berkata Aisyah, awwalu bid'atin hadathat ba'da Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awal-awal bid'ah yang berlaku selepas daripada Rasulullah, bid'ah yang mula-mulanya apa dia? Asyab'u, iaitu kenyang, atau asyib'u, dua-dua. Itu bid'ah. Mana zaman Rasul, sahabat-sahabat mereka tidak kenyang. Lepas pada Rasul, maka mulalah lahir Tok Lebah perut busi, Tok Lebah kenyang. Tok Lebah tapi perutnya penuh. Itu bid'ah, kata Aisyah, bid'ah. Rupa kebanyakan ahli neraka ialah dikata batin, perut gemuk, jawaz ni maknanya bengis atau payah berkira, dari urusan payah berkira. Kemudian dari tubuh badannya, perut buncit, tubuh pendek, pendek buncit. Itu adalah merupakan rupa ahli neraka yang kita minta berlindung. Kalau ada kita pun pendek juga nak kawan, lahir pendek, tapi janganlah sampai perut buncit. Ya Allah, kemudian payah berkira pun baikkan juga Allah. Lambat selih, sinar selalu putih mata. Itu jawaz. Awal-awal bid'ah selepas Rasulullah iaitu kenyang. Innal qauma idza syaba'at butunuhum, bahawa sekaum, berarti orang, kumpulan orang yang apabila kenyang perut mereka, jamahat bihim nufusuhum ila dunya, liarlah dengan mereka oleh nafsu-nafsu mereka kepada dunia. Mula galak selalu, mula tidak lekat, tak lekat, punjak selalu daripada urusan dunia. No, dunia sama. Puncanya perut kenyang, itu punca. Dan perut lapar, kat awal kata, dunia ni tak apa lahir dah. Tak. Tapi kalau kenyang, setiap ketika otaknya fikir dunia. Itu dia. Hubungan antara lapar dengan cinta dunia. As-sadisatu, kelebihan yang keenam daripada lapar. Khiffatul badan litahajjud, ringan badan bagi tahajud. Itu lapar. Bila puasa ni awal boleh bangun. Sebab lapar. Tapi masa buka puasa tu pun boleh tahan dah. Balas dendam. Walau bagaimanapun ada lagi dia punya bakti. Jadi itu kelebihan lapar. Senang tahajud. Wal ibadah, dan senang ibadah, ringan buat ibadah. Wa zawalun naum, dan hilang tidur. Al-mani' minal ibadah, yang menegah daripada ibadah. Tidur ni penghalang utama. Nak mari semayang awal pun, semayang Jumaat pun, punca ni terhalang dengan sebab tidur. Nak mengaji pun dengan sebab tidur. Nak menghafal Quran pun dengan sebab tidur. Maka untuk menghilangkan penyakit tidur ini, iaitu berlapar. Fa inna ra'sa malis sa'adah, kerana modal bagi kebahagiaan seseorang, al-umuru ialah umur. Biti banyak lagu mana pun, pangkat besar lagu mana pun, kalau umur pendek, maka dah semua tak bakal berlaku. Nah, jadi umur itu merupakan modal asas bagi kebahagiaan. Wan naumu yunqisul umur, dan tidur itu mengurangkan umur. Malam nisfu bukan main doa, ya Allah panjangkan umur, panjang umur. Tapi lepas tu tidur banyak, artinya pendek umur. Orang tidur banyak, pendek umur. Faham? Apabila pendek umur, maka hidupnya menjadi kurang, kebahagiaannya akan berkurang.
Kerana bahagia ni selama mana ada umur. Tak ada umur maka sudah tidak ada lagi kebahagiaan. Yamna'u minal ibadah, kerana tidur itu menegah daripada ibadat. Orang kata tidur orang alim pun ibadat juga. Tidur untuk mengambil kerehatan, untuk melakukan ibadah dan untuk melakukan tuntutan-tuntutan ilmu. Maka jadi ibadah lah. Ilmu ni kalau dalam ngantuk-ngantuk tak nak ambil. Jadi perlu sedikit rehat. Rehat itu di celah-celah kesungguhannya untuk menambah ilmu dan untuk menambah ibadat, itu nama ibadat. Bukan tidur yang lupa kita. Wa asluhu, dan asal daripada tidur itu, asal daripada banyak tidur, kasratul akl, banyak makan. Qala Abu Sulaiman Ad-Darani, berkata Abu Sulaiman Ad-Darani, man syaba' atau man syabi'a dakhala alaihi sittu khisal, siapa yang kenyang masuk atasnya 6 sifat, yakni sifat mazmumah, sifat cela. Apa dia? Pertama, faqdu halawatul ibadah, hilang kemanisan ibadah. Berasa nak katalah, berasa macam-macam kerana puncanya makan banyak, tak selesa. Jadi bila nak dapat kemanisan ibadah? Apabila perut kita ini sentiasa mengeluarkan wak yang menyebabkan hati kita jadi kelabu. Itu gambaran dari sudut makna. Itu yang pertama. Yang kedua, ta'adzuru hifzil hikmah. Yang keduanya, uzur daripada menjaga kebijaksanaan. Walaupun ngaji tinggi macam mana pun, tapi otak sudah jadi tidak bijaksana. Dia hanya bijak sini saja. Dia hanya fikir sini. Jadi orang yang kenyang maka teruzur daripada menjaga hikmah, sehingga hilang ilmu pun hilang. Kenapa? Kerana kenyang. Yang ketiga, wa hirmanu syafaqah 'alal khalq, dan haram. Hirman arti tidak boleh. Itu mana hirman, haram arti tidak boleh rasa kasih sayang terhadap orang ramai. Orang kenyang ni, dia hati dia tak akan berasa sayang kepada orang ramai. Sebab apa tak rasa sayang kepada orang ramai? Li'annahu idza syaba', kerana apabila ia kenyang, dhannal khalqa kullahum shiba'an, ia menyangka orang ramai semuanya kenyang belaka. Gini orang kenyang. Dia kata, siapa dia? Susah tak ada susah. Tak ada. Orang lain yang lapar. Semua kenyang. Sebab dia tak pernah lapar. Itu pemikiran mana. Dia berasa serupa dia. Jadi orang yang sentiasa kenyang, dia tak akan rasa orang lain susah, maka dia tidak akan ada rasa kasihan belas kepada orang. Orang susah, makan pucat. Dia kata bukan lapar, bukan susah. Dia kata saja pucat. Sebab dia tak pernah rasa bagaimana lapar. Itu punca. Wa siqalul ibadah. Yang keempatnya, berat ibadah. Makna dia akan rasa ibadah ni jadi berat. Yang kelimanya, wa ziyadatus syahwah, dan bertambah syahwah. Keinginan jadi bertambah. Keinginan perut bertambah. Dan kenyang ni berasa tak sedap mana dah, sini nak pergi kedai lain pula sedap. Kedai sini rasa belah kedai pergi kedai dah pasal putih pula. Kemudian kedai baru. Jadi akhir sekali duduk Kuala Lumpur tu hujung minggu mari ke Terengganu. Nak makan apa? Nak makan nasi dagang. Mari dengan sebuah kata daripada Kuala Lumpur. Hujung minggu orang Kuala Lumpur bukan dengan penarik yang duduk makan apa? Sotong kulit ketu. Boleh mari. Waktu besar. Waktu nak suruh sedap kita konvoi kerana urusan amal. Nak mari buat gotong royong, mari nak isi perut. Ya Allah, itulah orang kenyang. Yang keenamnya, wa anna sa'iral mu'minin, dan bahawa seluruh orang-orang beriman yaduruna haulal masjid, berlega di keliling masjid. Dia fikir nama masjid, lagi masjid. Itu orang beriman. Wa huwa, dan dia orang kaki kenyang ni
yaduru haulal mazabil, berlega di keliling tempat sembelihan. Mazabil maknanya tempat daging, kedai daging. Itu orang kenyang berlega di sekitar kedai makan, tempat sembelihan. Mazabil, mazbalah ni tempat sembelihan. Artinya dia nak makan daging semua. Sedangkan orang beriman itu mengelilingi masjid. Itu 6 sifat cela apabila kenyang. As-sabi'atu, kelebihan yang ke-7, orang yang lapar, balik pada cerita orang lapar, khiffatul mu'na, ringan tanggungan. Jadi piti tak banyak mana pun tak ada masalah dah, sebab bukan banyak sangat makan ni. Apabila biasa dah pergi bulan puasa ni, kau berat belanja ni. Pergi apa? Pergi nak buka puasa. Bukan kena puasa, terbalik lagi. Jadi orang yang lapar ini ringan tanggungan, wa imkanul qanaah, dan boleh memada, qanaah boleh bersifat memada, biqalilin minad dunia, dengan sedikit daripada dunia. Apa pada dah ini? Ada RM10. Tak pada lagi RM10. Orang makan pagi RM10. Itu jenis orang biasa kenyang. Jadi orang yang biasa lapar, ada RM2 pun berkali padat. Jadi mudah qanaah kalau sekiranya dia biasa lapar. Wa imkanu izaril faqr, dan memungkinkan atau membolehkan ia mengutamakan orang fakir. Barulah dalam hati dia rasa kelebihan orang fakir. Taklah dia tengok orang penyai mari dengan baju kuk, dengan luar patlung orang kata dah. Kaki kenyai tu baru dia rasa ni orang hebat. Tetapi kalau dia biasa lapar, barulah dia dapat rasa kelebihan fakir sebagaimana yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa inna man qana'a, kerana bahawa mereka yang bersifat qanaah, apabila sahaja hati kita ada sifat qanaah, memadai dengan yang sedikit, takhallasa min syarahi batnihi, terlepaslah ia daripada serakah perutnya. Jadi orang ada sifat memada, maka dia tidak akan loba untuk urusan perut. Walam yaftaqir ila malin katsir, dan tidak berhajat ia kepada harta yang banyak. Fa yasqutu anhu aktsaru umumid dunya, maka gugurlah daripadanya banyak daripada kerunsingan dunia. Barulah dia urusan-urusan dunia tak banyak masuk serabut dalam kepala, kerana dia sudah ada sifat qanaah yang datang daripada sifat ianya sentiasa berlapar. Serabut dunia ni kerana fokus, kerana perut kita kenyang, bukan kerana perut lapar. Fa mahma arada an yastaqrida liqada'i syahwatil batn, maka manakala menghendaki ia bahawa ia berhutang bagi menunaikan syahwah batin, maknanya sampai tak cukup, akhir sekali nak cari lebihan lagi, kena berhutang. Kenapa? Kerana nak makan. Istaqrada min nafsihi, ia menuntut berhutang daripada dirinya sendiri. Artinya dia merasa memadai dengan apa yang ada pada diri. Wa taraka syahwatahu, dan dia meninggalkan syahwat. Jadi tak serabut lah, dia cuma kurang makan lagi. Kerana dia sibuk tentang ayam mahal lah, begitu mahal lah, ini mahal. Kita bersetuju dengan orang kata jangan makan ayam. Bahkan lebih daripada itu, jangan makan. Artinya berlapar. Itulah penyelesaian. Apabila kita pakat jangan makan, demo pun nak menega, kita pakat tak usah beli. Jadi murah lah harga dah. Ini dah lah benda tak ada, nak makan juga serupa dengan benda ada. Dia tak selesailah masalah. Jadi apabila kita nak satu benda yang tak ada, maka kita kembali pada diri kita sendiri, iaitu tinggal makan. Tinggalkan makan. Tinggal syahwat. Kana idza qila li Ibrahim bin Adham, adalah apabila ditanya kepada Ibrahim bin Adham. Ibrahim bin Adham ni seorang anak raja asalnya. Kemudian dia timbul jazbah, satu kesedaran, sehingga dia tak boleh duduk di istana, lalu dia pergi mengembara untuk hidup dengan secara zuhud. Jadi orang pun kata pada dia, fi syai'in, pada sesuatu, innahu ghalin, bahawa sebarang ini mahal. Jadi orang tanya kepada Ibrahim bin Adham,
Dia kata ni barang mahal belaka ni, macam mana nak buat ni? Qal, berkata Ibrahim bin Adham. Ni kita ambil ni, nasihat Ibrahim bin Adham. Arkhisuhu, hendaklah kamu murahkan akannya. Turun harga barang itu bitarki, dengan meninggalkan. Kita samakan. Tak samakan, tak kena bayar sehabuk. Kan? Jadi sibuk barang mahal, itu sebab kita nak beli, nak isi perut. Tak samakan, maka kamu tidak kena bayar sedikit. Orang lain sibuk barang mahal. Tapi dasarnya orang marah belakang ni. Dia kata orang buat jangan makan. Jadi ayuh-ayuh, hijab yang menyebabkan kita tidak boleh faham kebenaran ada 3. Hijab yang paling rendah iaitu tabi'ah ataupun hijab tabi'ah. Hijab perangai kebinatangan. Iaitu nak makan, nak minum, nak seronok. Itu hijab ini kita kena hilangkan dari diri kita. Iaitu kita kena lawan sifat dengan kita sentiasa banyakkan berlapar, tidaklah kita ni orang yang terlalu membesarkan soal makan minum. Boleh selesai. Yang kedua, hijab kedua disebut hijab resam. Hijab resam ni iaitu kita sudah saling berkait antara kita ini dalam soal makan minum dan syahwat. Jadi kita bukan nak makan, tapi orang nak bagi beli kedai kita. Jadi kita nak kena sedia. Tak ada barang, tak ada air ni, kita nak buat macam mana? Jadi akhirnya menyebabkan kita tidak faham kebenaran. Kenapa? Kerana dia fikir nak sedia orang ni, orang nak sedia orang ni. Kita kalau tak ada duit, jadi dia sudah jadi seterang kaya. Maka kita kena lawan hijab ini, iaitu dengan kita memikirkan tentang soal diri kita. Kalau sudah memikirlah orang, memikir hakikat kita. Atau disebut uzlah. Kemudian yang ketiganya, yang paling bahaya, iaitu hijab su'ul ma'rifah, hijab akidah yang buruk. Iaitu apabila kita meletakkan sifat Tuhan kepada makhluk dan sifat makhluk kepada Tuhan. Artinya duk nampak bahawa kita ni sihat-sihat ni kerana makan sedap. Kita ni panjang-panjang umur ni kerana kita ni makan cukup. Sedangkan tu semua urusan Allah. Jadi sifat Allah tu kena berubah pada makhluk. Kemudian bila kita bercakap tentang ketuhanan, seolah-olah Allah tu lemah, tak boleh nak selesai masalah. Kadang-kadang kita kembalilah kepada Allah dan hukum Allah. Lalu kita nampak, tak boleh ni, kita kena ikhtiar juga. Jadi akhir sekali, Allah tu jadi lemah dan makhluk tu pula jadi berkuasa. Itu pada ketika itu sudah tidak ada iman. Semaya rajin, mari mengaji rajin, tapi iman tak ada dalam perut. Apabila sifat berkuasa itu ada pada makhluk, sifat lemah itu dibubuh pada Allah. Ini bahaya. Dan itulah merupakan fitnah yang paling dahsyat di akhir zaman. Iaitu su'ul ma'rifah, buruknya akidah. Sebut mentauhidkan Allah, tapi dalam akidahnya penuh dengan berhala-berhala. Penuh dengan benda-benda yang ada sifat ketuhanan. Jadi ayuhal ikhwah, apapun asas penyelesaian kita ialah soal akidah kita. Kemudian dituruti dengan usaha kita untuk uzlah, untuk mengasingkan diri dan perasaan kita daripada apa yang orang ramai ada memikir. Orang makan minum, kita kena sedar kita nak ke mana. Kemudian kita sendiri dari sudut personal perseorangan kita mesti mujahadah, lawan perkara-perkara yang menjadi dorongan hawa nafsu. Itulah merupakan jalan keselamatan bagi kita. Jadi kalau kita nak selamat, terus gedahlah macam orang lain gedah. Tapi kalau kita nak selamat, 3 perkara itu adalah merupakan perjuangan dalam kehidupan kita.